kita ambil hari ini ialah, atau setiap saat pertemuan adalah, saya nak menambah rasa dekat dengan Allah. Saya nak menambah rasa lebih baik dalam ibadah. Saya nak menambah rasa prihatin terhadap iman saya. Saya nak lebih prihatin dalam hubungan saya dengan keluarga saya. Saya nak lebih prihatin macam mana saya dengan Rasulullah, dekat ke jauh. Saya dengan Allah rindu ke tak rindu. Saya dengan Allah rasa tak Allah tu tengok saya. Kalau suami tengok, kalau tadi kata ada jemaah apa, katakan saudara kita kata tudung merah cantik, makanya dia tengok, dia melihat. Makanya kalau kita mampu melihat dan memberi komen, tolong jugalah rasakan bahawa Allah juga melihat dan Allah juga bagi komen. Sama ada Allah bagi pahala atau Allah bagi bala. Ini yang kita takut. Oleh itu jangan susah hati, jangan rasa lepas diri daripada perhatian Allah. Kalau ini ada dalam hati, insya Allah ujubnya hilang, sombongnya hilang, dengkinya hilang, hasadnya hilang, dan dia tidak terlalu banyak untuk mencari jalan untuk mencari perhatian, seeking for attention. Okay, nak cari perhatian orang, tak payah cari. Kalau kita nak mencari perhatian, carilah perhatian. Ya Allah, ya Allah, terima ibadahku ini, ya Allah, terima sedekahku ini, ya Allah, terima perjalananku ini, ya Allah, terima masakanku ini, terima usahaku dengan anak-anak hari ini, terima Allah. Usaha mendidik anak ini, terima ya Allah. Pertolongan yang aku berikan kepada jiran ini, ya Allah. Ini contohnya. Sebab itu kekuatan yang nak dibangun, kita harus melihat. Tolong jangan senang-senang, ataupun jangan kita mabuk mencari perhatian, tetapi tolonglah beri perhatian. Ada orang nak dapat perhatian tapi tak mampu memberi perhatian, sehingga anak-anak kita, suami kita dan orang-orang yang sedekat dengan kita mampu ataupun sanggup mencari perhatian orang lain untuk merasa dia diperhati. Maka sekali lagi kita tak tahu doa siapa yang Allah angkat, doa siapa yang paling makbul, tangan siapa yang Allah paling angkat, mata siapa dan hati siapa yang Allah paling tantang. Maka sekali lagi, mari sekali lagi kita melihat kita sebenarnya nak kaya. Betul? Semua bercakap tentang kaya hari ini. Okey? Bercakap tentang kaya, tidak ada dalam dunia ini orang yang tidak mahu kaya. Betul? Kita nak memburu kekayaan. Semua orang dalam dunia ni nak kaya. Okey? Apa yang dipaham dengan kaya, artinya dia dapat lebih dari apa yang dia perlukan. Okey, ada yang kita kata kekayaan yang diberi perhatian sangat-sangat. Kalau zaman sahabat dulu, zaman Rasulullah dulu, nak zaman tabi'in dan tabi'in, mereka berebut-rebut nak mencari kekayaan ilmu. Sanggup berjalan bertahun-tahun, berbulan-bulan dari Mesir ke Mekah, dari Mesir ke Madinah, dari Spanyol, dari semua tempat untuk sekadar mencari ilmu. Okey? Sebab itu saya katakan zaman-zaman itu zaman manusia paling kaya dengan ilmu. Okay, paling kaya dengan keyakinan, paling kaya dengan buku-buku, paling kaya dengan kebaktian untuk bertemu Allah, paling kaya semangatnya untuk rasa benar-benar berkorban kerana Allah. Sebab itu sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Kita nak cari kaya apa? Okay? Pertama kita kata semua orang nak kaya harta. Benarkah kekayaan itu menjadi sebahagian daripada kebahagiaan ataupun menempah tiket untuk bahagia? Kalau kita kata kalau duit tak boleh bawa bahagia, bermakna kalau tak ada duit lagi sengsara. Betul? Oleh itu sekali lagi jangan negatif. Bila bercakap tentang kaya, hujungnya tenang. Bila cakap tentang kaya, hujungnya lapang. Bila bercakap tentang kaya, hujungnya senang hati, ceria dan bahagia. Di lidahnya atau di bibirnya keluar syukur dan syukur dan syukur. Terima kasih dan terima kasih. Sebab itu kita kata matlamat kekayaan yang kita nak bincang hari ini. Sejauh mana
Kekayaan yang saya ada membuahkan rasa tenang kepada saya, membuahkan rasa bahagia kepada saya, membuahkan rasa damai yang tidak dapat dibeli dengan wang. Ramai orang yang kalau kita kata kaya, kaya hakiki, kaya apa yang sedang diburu manusia. Pertama, kaya harta. Itu dah memang sah-sah. Sehingga ada yang kadang-kadang tidak ambil kira. Yang penting dapat tapi tak kira berkatnya. Yang kira dapat tak kira halal haramnya. Ada yang kira tak kira solat tak solat, tepat akan berusaha lentang pukang, lipat kaki, tak cukup pagi, petang, siang, malam bekerja hanya semata atau memburu apa yang namanya harta. Oleh itu sekali lagi mari kita merenung, harta itu penting tapi jangan sampai kita jadi hamba harta sehingga hilang jawatan hamba Allah. Jangan hilang kita jawatan sebagai pemegang amanah namanya apa yang kita katakan khalifah Allah. Kalau kita kata dalam keluarga ada ayah, jangan hanya terlalu mabuk dengan hal-hal di luar sehingga anak tak nampak hidung ayah, ayah tak pernah berdoa untuk anak dan anak tak pernah dapat santunan dari ayah. Hati-hati. Apa pemimpin tolong semak keluarga dulu. Sebab itu surah At-Tahrim kata apa? Wahai suami atau wahai ibu, wahai lelaki, jaga diri kamu dan anak isteri kamu dari api neraka. Kita nak besarkan anak, berebut semua nak kekayaan dah. Sebab nak kekayaan, nak besarkan anak, nak tanggung anak, nak pergi makan anak, nak beli buat rumah untuk anak. Okey. Kerana mabuknya mencari harta untuk kesenangan dunia, untuk anak ke, untuk kita ke, untuk keluarga ke, rumah besar ke, rumah kecil ke, duit banyak ke, duit kecil. Sampai kita lupa. Kita jaga jasmani anak. Okey. Tapi kita tak pernah jaga iman anak. Okey. Sebab itu sekali lagi jangan hanya sibuk cari menjaga fizikal anak. Tolong juga sibukkan anak supaya dia mampu jadi calon syurga. Kita nak jaga akidahnya juga. Kita nak jaga imannya juga. Kita nak jaga hubungan dia dengan Tuhan juga. Hari ini kita sudah masa sangat bimbang. Kerana berbagai elemen tentang tak nak beragama ini sudah muncul. Yang saya suka. Lagi kaya mak ayahnya, kita bimbang sangat-sangat. Ini senario. Okay, senario yang Umi asaskan daripada klien-klien yang datang. Lagi besar duit mak ayahnya, lagi jauh anak-anaknya dengan Allah. Lagi sibuk mak ayahnya, lagi jauh anaknya dengan sejadah. Lagi kaya, lagi hebat, lagi popular mak ayahnya, anak terus terbiar. Ni yang kita bimbang. Kalau dulu kata untunglah kamu dapat mak pandai, ayah pandai dengan harapan anaknya pandai. Lah ni dak. Anak mak sibuk, mak pandai, mak berjawatan, mak memerintah negara, kadang-kadang anak tercecer. Kerana kita sangat fokus dengan fizikal anak. Bagi makan, bagi baju, bagi buku, bagi sekolah. Tapi tak pernah kisah anak ini akan selamat dari neraka ataupun tidak. Anak yang aku didik ini nak jadi calon syurga ataupun nak jadi calon neraka. Nauzubillah min zalik. Kita tak pernah tanya anak kita. Kita tak pernah fikir bab itu. Anak aku ni esok layaknya ke syurga ke neraka. Kalau mak ayah tak pernah fikir anak bawa anak pergi syurga. Okey, walaupun Nabi dah pesankan sesungguhnya anak yang lahir itu bersih suci. Mak ayah jadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kita jarang tanya akidah anak kita. Kita jangan jaga iman anak kita. Maka kekayaan yang kita garap daripada segala harta. Okey? Apa yang sedang kita buru? Maka yang sedang memburu kekayaan harta, yang bentuknya mata benda, yang bentuknya rumah besar, yang bentuknya duit bergunung, maka tolong ambil kira. Sudah bersedia atau tidak untuk menyelamatkan anak dari api neraka? Sudah bersedia atau tidak untuk menyelamatkan anak bila ditanya depan Allah nanti? Adakah dia akan heret kita ke syurga atau dia akan heret kita ke neraka? Maka ini matlamat. Setelah berusaha mencari, hujungnya apa? Pengalaman bersama dengan orang kaya, orang banyak duit, ada banglo sana, ada banglo sini, ada resort sana, ada resort sini. Anak letih weh. Anak nampak mak ayah untuk duit-duit dia. Lain daripada tak nampak dah.
Mungkin tidak semua, tapi apa yang Umi jumpa dalam sebagai klien, kebanyakan begitu. Maka mari kita semak balik, kita buru apa dalam dunia. Ada yang orang kaya cari kita nak, kita kata apa kekayaan yang kamu nak cari? Saya nak cari kekayaan budi pekerti. Ini juga sudah tanggal dari anak kita, kerana kita tak sempat didik. Guru-guru tak sempat didik kerana banyak homeworknya, banyak assignmentnya, banyak peperiksaan. Pusat pengajian lagi tak sempat didik, banyak seminarnya, banyak assignmentnya. Kampus lah, Zoom tak jumpa pensyarah untuk mendidik. Maka sekali lagi anak kita nanti akan hilang, bukan saja kehilangan harta. Kita tanda hartanya ada tapi hartanya tak berkah. Hartanya ada tapi dia dapat dengan cara yang tidak halal. Hartanya ada tapi menjauhkan dia dengan Allah. Hartanya ada tapi menjauhkan dia dengan agama. Hartanya banyak ditinggalkan ibu ayah tapi dia tak merasa bahawa itu adalah sebahagian daripada anugerah Allah dan dia patut taat dengan Allah atas anugerah yang Allah bagi. Kadang-kadang lebih kaya, lebih jauh dia dengan Allah. Sebab itu Allah contohkan Fir'aun, Allah contohkan Karun. Yang kita dah katakan, ya Allah, yang katanya banyak harta tapi akhirnya apa? Akhirnya tenggelam bersama hartanya. Sebab itu kekayaan yang, kalau kita katakan, kalau kita belum jumpa kaya harta, tapi berusahalah. Okay? Sebab itu kita konsep kaya tu kena mahal, kena faham apa dia mahal. Okay? Apa dia kaya. Kemudian kita kata ada yang berharap untuk kaya hati. Okay? Nabi pernah berdoa, ya Allah Tuhan, berikan aku kekayaan di hati. Maka kalau mendoakan anak kaya, ya Allah, mak saya dulu selalu latahnya anak mak kaya. Latahnya anak mak kaya. Hebat. Kalau dia Allah angkat jadi Allah angkat jadi doa, oi hebat. Okey, ini kekuatan yang kita nak angkat. Ketiga, ada orang mencari kaya iman. Okey, antara benda yang kita nak cari, kamu nak kaya apa? Okey, kalau lepas sekolah pertama cari kerja. Kenapa cari kerja? Nak dapat gaji. Kenapa dapat gaji? Nak bayar PTPM. Kalau tidak nanti kena apa? Blacklist. Contoh. Jadi kalau boleh hari ini kita nak bangun, saya belajar kerana Allah, nak cari redha Allah, nak cari rezeki Allah dan nak berjuang jadi khalifah Allah. Tak kira jawatannya apa, tapi aku tetap jadi khalifah Allah. Yang akan membantu, menyokong usaha-usaha menjadikan diri layak untuk dekat dengan Allah. Itu kita kata kaya yang sebenar yang kita nak.